Kalau tidak diuang ambil balik. Oh no, mem, mem. Tôi gặp mò. Tôi đang nhổ quá này. Cô đi về. Này quên được chưa? Nên tôi xong. Xong rồi được chưa? Đã trông mò nữa đúng không? Nào tụi em cũng tin mò Allah oh, tidak mau nih. Coba dah. Boleh tak masuk lagi? Hati. Makan sendiri. Saya nombor 2. Calon nombor 2. Anak nombor 5. Pandai. Anak belakang panggil pandai. Calon nombor 2. Adik panggil pandai. Calon nombor 2. Bang Dek. Kita dah pertanyaan. Itu je lah. Jangan pergi. Oh, hah? Awal di ada tak mau ada. Iya. Jadi Langkawi. Salam lagi puas sikit. Baru boleh undi. Baik ni ada local boy. Ini anak. Kenal betul. Kadang-kadang ada American yang tu lah yang reject. Ya, orang dua aja. Dia punya remote case dia. Jadi case dia representative. Nah, itulah yang dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Timbalan Menteri Sumber Manusia Makdin, Penolong Pegawai Komuniti dan Kemahiran, Kemas Parlimen Pokok Sena yang berusaha, Puan Nurli binti Ismail, Penolong Pegawai Pendidikan Awal Kanak-kanak, Kemas Parlimen Pokok Sena yang berusaha, Ahli Jawatan Kuasa kelas Bina Insan dan kelas Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Kemas Parlimen Pokok Sena yang berusaha, penduduk kampung Alor Ganda, dan yang saya kasihi kaki tangan Kemas Parlimen Pokok Sena dan semua peserta. Selamat datang kepada semua ke program Rehlah Ilmiah Kemas Parlimen Pokok Sena tahun 2023. Tuan-puan, marilah kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pengacara majlis yang berhormat sahabat saya YB Mustafa, Ahli Parlimen Semanggar Sabah, yang juga Timbalan Menteri Sumber Manusia, Tuan Rumah Cik Zul, dan juga pegawai kemas ketika bagian pendidikan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga saya, kampung agama, sidang hadirin, sidang hadirat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah SWT. Saya malam tidur tak kena. Dulu tanya nama yang Alor Ganda ni. Dulu main Alor Ganda ni main cabut rumput.
Hendak untuk saya dekat rumah Bangla Haram. Ada 2 ulung itu, 2 petak. 1 petak selung. Jadi nak habis selung saya kumpul. Lambat sampai panen di pun duk jemput lagi. Jadi apa nama ni, kita hari ni sangat bertuah lah. Saya jarang dengar apa nama menteri atau timbalan menteri masuk. Dulu kita ada rasat ahli parlimen Kosna jadi timbalan menteri semua manusia. Tapi tak ada lama, jodoh tak panjang, 22 bulan saja. Tapi diganti oleh tempat Datuk Mahfud, diganti oleh Yang Berhormat Tuan Mustafa. Dia ambil tempat Datuk Timbalan Menteri semua manusia. Alhamdulillah. Sekali ini bukan 22 bulan, tetapi insya-Allah 5 tahun. 5 tahun inilah ahli pasukan yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Dan saya insya-Allah selepas 2 bulan saya akan join pasukan ini. Tak tahu sebagai apa. Jadi kalau tuan-tuan dan saya minta, bukan kalau, saya sangat-sangat berharap pada tuan-tuan, saya ni anak Limbung, lahir di Perak Ayak, besar di Limbung. Dia sebenarnya sebelah longkang ya. Belah ni Perak Ayak, lompat Perak, Limbung. Jadi rumah saya ujung ni, jauh dari sini dekat rumah Wajilung. Jadi saya pun duk mandi pagi-pagi nak pergi sekolah, saya mandi Telaga Kok Wajilung. Pukul 5.30 pagi. Mandi ayam Telaga tu. Ni sahabat saya Datuk Mak Kasim, dia pernah jadi ahli parlimen Kuala Kedah. Kami sama-sama mengaji Universiti Pertanian. Jadi anak kampung, belajar pasal pertanian dan balik nak tolong orang-orang pengundi penduduk kampung saya, Dun Bukit Pinang. Saya tengok penuh dengan benda. Jadi ada benda yang saya nak buat. Saya darah dari lobby, saya dapati banyak lagi benda yang perlu dibuat, yang belum dibuat, yang boleh dibuat. Jadi semua ada dalam senarai perancangan saya. Diberi peluang saja, insya-Allah saya akan berusaha untuk mencari peruntukan. Tak cukup duit negeri, kita panjat Menteri Keuangan. Jumpa Menteri Keuangan. Tak cukup jumpa Menteri Keuangan, jumpa Menteri Ekonomi. Timbalan Presiden Parti Keadilan. Saya ahli Parti Keadilan. Tak cukup juga kita jumpa Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah Ibrahim, guru saya. Jadi kalau nak murid jumpa guru, beritahu masalah, takkan dia tak tolong. Dan dia lah yang mencadangkan saya. Dia kata hampir balik, tolong orang kampung hang. Pasal lebih tadi kepala. Jadi Alhamdulillah, arahan dia saya patuhi. Dan saya nampak insya-Allah dalam tingkauan saya, Yang Berhormat, apa yang mengenai saya dah. Dia sama ada adik-adik, kawan sekolah, kawan tok nenek saya dan sebagainya. Saya ada tanah pusaka di sini, di Bukit Pinang ada sikit. Di Bukit Pinang tu, apa nama ni, tanah pusaka tok nenek saya. Ada 3 belum, kami kongsi, 100 orang kongsi, pelama saya tu. Ada 100 nama, dalam 100 itu saya ada semua. Saya duk kira-kira, saya rasa boleh buat parking ya. Ada benda parking. Tapi bila gabung 100 orang tu, insya-Allah mungkinlah boleh buat 10 pergi rumah. Jadi dapatlah seorang sikit. Jadi kami ingin memanfaatkan tanah pusaka tu supaya jangan terbiak. Dah ada rancangan. Bila dapat peluang insya-Allah, itulah ada yang tu hal keluarga. Jadi untuk rakyat ni saya nampak banyak. Dulu saya pergi sekolah ni ada dulu ni. Kadang-kadang saya lalu ni. Dia shortcut. Masuk tu keluar tu. Mana-mana ni pengambil batu. Pergi ke Darul Aman. Saya sekolah Darul Aman. Masa sekolah rendah pergi gunung. Pergi Kuala Langgam tu. Pergi ke apa? Rumah Mulu Maksaman. Masuk sekolah rendah pun ni. Naik gerak dulu ni. Jalan pun elok. Hari ni jalan tak mewah. Tempat ni adalah rumah Pak Penagang Kuku saya. Pak Ngapar. Syekh Alias tu yang pernah jadi wakil rakyat 30 tahun lalu pun adalah 2 pupu saya. Jadi lama dah orang Limbung, orang Lok Ganda, Telaga Batang tak dapat peluang jadi wakil rakyat. Kali ini jangan dapat peluang. Saya kena 15,000 orang kena pangkat saya. Baru boleh menang. Baru boleh menang dengan bergaya. Menang ni sebenarnya 1 undi pun menang. Tapi kalau menang 1 undi saya pun berjalan pun asal rumahnya. Nanti orang kata, 1 undi. Kalau 1000 undi, kan? Nak baca khutbah apa sedap ya? InsyaAllah, saya akan minta izin baca khutbah di Masjid Limbung. Kalau kena tak ada izin kan? Di surau dia baca khutbah lah. Syarah boleh lah kan?
Jadi insyaAllah saya pernah baca khutbah di Masjid Limbu tahun 79, 78. Saya balik daripada Tahang Haji Nusi pandai hang baca khutbah tengok. Saya pun ambil baju khutbah, saya baca. Jadi bila ada bos khutbah aku tu dia tak tahu seperti apa ni. Jadi pak menekan buku saya, lepas saya turun, dia kata, hang dah, aku ingat kau pegawai saya. Orang Kedah dia tak bagi syariah, dia bagi saya. Aku ingat kau pegawai saya. Hang dah, lah, dulu aku duduk buku kepala hang, dia kata. Lah, main buku tengok, jadi dulu. Tidak boleh. Jadi saya nak kampung sini, ini tempat saya duduk melapik-lapik, tangkap ikan. Macam-macam saya buat lah dengan ikan ni. Jadi kemarin saya nak banyak balik aktiviti, saya beli sakap di Tolang tu, saya pergi menangkap dekat Tanjung tu dapat 2 ekor ikan puyuh siam. Saya tak tahu dia bawa apa ikan puyuh tu. Agak suka boleh bunyi ke apa kat sedap kan. Jadi itu yang hormat. Ini kampung saya. Saya yakin orang kampung Limpung, Alok Ganak, Telaga Batas, Kepat Telaga Batak, pada Melengkuih, Bukit Pinang, Tolang, Teluk Jamat, Titi Haji Dereh masuk ya. Alok Keladi, Tanjung Mereh, semua saya pergi. Alok Setui, malam pergi Alok Setui, Kemai juga buat. Terima kasih kepada Kemai. Kemai ni dulu dia UMNO. Saya bukan suka dengan UMNO dulu. Kan, jadi Alhamdulillah. Lah ni dah jadi kawan. Terima kasih banyak kawan sahabat dalam UMNO, wanita UMNO, banyak tolong saya. Dia bawa saya tu, betul. Jadi saya berusaha. Apa ni nama satu macam Tanjung Negeri tu, walaupun dia musuh, dia bawa tolong saya. Alhamdulillah, saya yakin dengan sokongan UMNO, sokongan PKR, dan ada juga orang PAS nak sokong saya. Orang PAS pun dia kata, Azhar, Dad, kalau hang parti apa kami sokongan. Ada 4-5 orang kan kawan saya tu. Jadi saya yakin saya akan mendapat sokongan daripada orang UMNO, orang PKR, dan tentu Amanah, PAS, dan juga parti-parti lain. Saya punya pencalonan ni, abang saya nak kongsi hari ni, Babi. Wakil calon adalah pengarah jasa Negeri Kedah, dia orang UMNO, pemuda UMNO Kota Senang. Saya PKR, ahli PKR Kota Senang, ahli biasa saja. Lepas pencet saya isi borang, saya jadi ahli Duk Sengam tu. Saya jadi ahli. Tu saya nak bertanding atas PKR, boleh tak? Dia kata ikut suka hang. Hang pilih, hang ngaji sampai dah reti dah, hang pilih. Dah, yang tu tak apa Pak Zul. Saya nak suruh Pak Zul jadi penyokong, boleh tak? Dia kata boleh. Kalau Pak Zul boleh, isi barang, dia sign. Jadi dia ahli PAS Tegal. Dah berpuluh tahun sejak daripada mula sampai ketua lah ni, dia ahli PAS, dia sokong saya. Dia bersama-sama saya pergi pejabat daerah tu, mazhari pencalonan. Duduk di depan, sama dengan calon PAS, saya dan 3 orang menyokong. Kami sekali, dan Alhamdulillah, dengan kehadiran Pak Sumat ni, penyokong kuat PAS ni, ramai kawan-kawan dia yang PAS akan sokong saya. Oleh sebab itu, saya hari 2 ni saya rasa macam saya menang dah. Macam saya menang lagi. Kita doa ya. Usaha dah. Saya rasa ni maksud saya kot. Makin Maksud? Ya Allah ya Tuhanku. Ini mak menakan saya. Nama dia Mak Zumelah. Tadi saya tengok muka macam sepupu saya. Rupanya mak sepupu saya, mak menakan saya. Ini Mak Zumelah. Orang pengambil batu, dia dulu duduk dekat rumah saya lah, dia punya rekap ni. Ni maksud saya ni pandai cakapkan geli lah. Kan benda mana dia tak bisa sekap. Jadi minta maaf maksud tadi tak tegur. Nah, jadi Alhamdulillah adik-adik saya semua sokong saya. Saya mohon kerjasama, tolong pakat-pakat 12 hari bulan calon nombor 2. Calon nombor 2. Lepas calon Pakatan Nasional bawah tu, Pakatan Harapan, dia pilih harapan dia, tak ada gambar. Jangan cari gambar pandai, tak ada. Ada setengah orang tu dia keliru, dia pergi tengok pandang. Gambar pandai tak ada, dia keluar. Dia tak undi, dia buat jadi undi tu rasa. Maksud undi banyak kali yang sana. Menang nak pakai, Alhamdulillah. Saya tahu maksud saya ni lebih cerdik daripada saya. Cuma dia tak dapat pergi ngaji. Tak masuk, kalau dia pergi ngaji Mahat Mahmud, tak saya ingat. Bukan dia jadi ustazah atau mana tahu. Jadi sekian, terima kasih. Minta maaf kalau ada ketelanjuran dalam ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abim, memang dididik daripada Abim, dan masing-masing lah. Ada yang bakal YB insyaAllah, dan ex-YB, ex-speaker insyaAllah. Kita harap
Kalau menang lagi kita tak dapat tawan kerajaan negeri Kedah ni, mana tahu rezeki lagi insyaAllah untuk dilantik sebagai speaker insyaAllah. Dan yang berusaha saudara Zulfikri daripada pengemas, Puan Nurlia daripada pendidikan awal kanak-kanak, dan semua yang hadir pada pagi ini. Alhamdulillah, bila saya datang ke kawasan ini, hati saya sayu. Sebab macam kampung saya. Memang di Sabah ini satu-satunya je lapang padi adalah di Kota Blut. Di antara di kawasan kampung saya. Tidak tahu Dato' Berkasih pernah pergi ke tidak? Tapi di belakang rumah tu memang sawah, benar. Sama lah, lebih kurang beginilah. Jadi ini semacam balik kampung lah, insyaAllah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah, pertama kepada Kemas yang telah menjadi pelaksana pada program-program ini. Selepas ini saya akan ke kami dari Sabah, Sarawak ini mau melihat Malaysia ini kita dapat bina bersama. Tahun ini insya Allah pada 16 September kita akan meraihkan penubuhan 60 tahun Malaysia. Yalah, 31 Ogos tu kita akan menyambut hari kemerdekaan. Tetapi yang juga penting ialah jangan kita lupa bahwa 16 September itu kita akan meraihkan hari Malaysia. Apa pesanan tokoh-tokoh kemerdekaan kita dulu? Apa pesanan mereka? Tunku Abdul Rahman, Tun Cheng Lock, Tun Sambatan, Tun Mustafa, Tun Fuad di Sabah, Tun Abdul Rahman Yaakob, dan Temenggung juga. Kalau ingat lagi belajar sejarah, yang ada seorang pemimpin, dia kalau dia gunting rambut, dia kata dia simpanan aja. Apa nih? Bukan jambul, dia tempurung kelapa tu letak dia ni, lepas dia gunting je gini. Itu yang nampak dia punya rambut itu macam tempurung kelapa. Itu Temenggung juga. Apa pesanan mereka? Apa yang mau mereka lihat Malaysia ini sebenarnya? Mereka mau supaya negara ini aman, makmur, stabil, harmoni, progresif dari semua sudut. Itu pesanan mereka. Hampir 60 tahun. Dan akhirnya hadiah yang untuk kita meraihkan 60 tahun ini, kita dikurniakan dengan seorang Perdana Menteri yang dapat merangkul semuanya. Kami di Sabah, Sarawak dapat merasakannya. Sebab selama ini apabila kita bincang tentang perjanjian 1963, tidak ada siapapun yang dengar. Even Perdana Menteri yang sebelum itu tidak ada. Saya pernah jumpa sendiri yang amat bahagia, Tun Mahathir. Ini cerita saya pernah berjumpa sebelum 2018. Kita berjumpa, ada hal politik sedikit dengan Datuk John Ghani. Tapi sebelum sebalik itu, satu yang saya terdetik, saya minta kepada tanya kepada yang berbahagia Tun. Saya kata yang berbahagia Tun, dia belum jadi PM lagi mana? Lepas menang baru dia jadi PM. Bila sebelum balik saya tanya, yang berbahagia Tun, bolehkah kalau kita menang nanti, boleh bagikah royalti minyak 20% kepada negeri-negeri yang pengeluar minyak? Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Dia sebut gitu. Dia duduk gini, bila dia dengar itu terus dia kata-kata, jadi Kedah macam mana? Itu logat Kedah dia. Jadi Kedah macam mana dia kata? Saya pun terkejut. Inilah dia kata, Sabah, Sarawak, Sabah po Sabahan, Sarawak po Sarawakian, Johor po Johorian. Kita ini mau membina sebuah negara. Mana boleh membina Sabah saja? Terkejut saya. Saya kata marah pula orang tuanya. Saya hanya minta sedikit, 20% itu saja. Sebab kita mau supaya
negara ini dibina bersama. Kami mau juga jalan kami, parit kami, masalah banjir, masalah air juga diselesaikan dengan sama seperti juga negeri-negeri lain. Nah, itu menunjukkan bahwa dia tidak berapa mendengar keluhan yang puluhan tahun kami suarakan. Dan alhamdulillah apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, dia kata buat apa lagi bincang tentang perjanjian 63. Tidak perlu bincang. Yang penting dia kata laksana saja. Laksana saja. Nah, inilah kualiti Perdana Menteri yang kita ada. Penganalisis politik mengatakan selain daripada Tunku Abdul Rahman, yang sekarang menyamai pemikirannya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memikirkan rakyat semata-mata. Apa yang dia tidak fikirkan? Tengok baru-baru ni 2 hari lepas dia umumkan subsidi padi dinaikkan ke 500. Yang Perdana Menteri yang seingat saya subsidi ini sudah terlalu lama tidak dinaikkan. Tapi bayangkan, belum lagi kepada yang lain-lain banyak. Kami di kementerian banyak perkara yang diminta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya kita kaji semula. Baru-baru ni kita mesyuarat dengan beliau, dia minta supaya gaji pekerja ini dikaji semula. Terlalu rendah. Kesian anak-anak kita. Saya dulu graduan sebagai seorang jurutera. Gaji awal 1.800 pada masa itu. Sekarang ini jurutera yang lahir juga tidak banyak bezanya, lebih kurang 2.300 begitu. Melepasilah 2.000. Tapi beza mesti. Itu tahun 1993 bayangkan. Sekarang ini sudah 2023. Bayangkan. Perbedaan lebih kurang sama, tapi harga barang sudah naik dan semuanya sudah naik. Jadi kita ada Perdana Menteri yang boleh menggarap semua dan membina kestabilan negara. Bagaimana yang puak sebelahnya? Adakah mereka layak untuk memerintah negara ini? Adakah dia boleh menyatukan semua? Coba fikirkan. Kadang-kadang kami terasa hati Tok, bila dikatakan kalau tidak undi politik perjuangan Islam ni tidak masuk surga. Jadi yang kami di Sabah ni macam mana? Yang pasnya pun hidup segan mati tidak mau. Nah, jadi kami terasa hati. Dan kami memang tolak, memang bersatu menang di Sabah, menang dan di bawah Perikatan Nasional. Tetapi sebab pimpinan negeri Sabah ini melihat ke hadapan, mereka tolak, mereka keluar beramai-ramai dan tubuhkan parti lokal baru, GRS, yang diketuai oleh Datuk Seri Panglima Haji Nur. Mananya kita sudah tolak kepimpinan Perikatan Nasional di peringkat negeri. Dan mereka juga menjadi sebahagian daripada kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini, termasuk GPS di Sarawak. Dan ini sebenarnya sebab kita mau membina negara ini. Kita tidak mau letakkan kepimpinan negara ini kepada ahli-ahli politik yang hanya memecah belahkan kita dan hanya mementingkan kumpulan mereka saja, dan ini tidak baik untuk negara ini. Jadi kakak-kakak makcik-makcik yang ada ini, tugas kita amat penting. Saya yakin dengan kepimpinan Datuk Hizir, beliau dengan pengalaman yang ada di ICU, bila kita dapat tawan Kedah ini, insyaAllah boleh menjadi sebahagian daripada Exco Kerajaan Negeri. Kita harap kita jagalah Kedah ini sebaiknya, dan kita bawa pelaburan-pelaburan baru untuk negeri Kedah ini. Sebelum menang pun sudah Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah bawa pelaburan baru di Kulim, high tech.
daripada Infineon, Jerman. Mana sudah kawan kita daripada Jerman ini? Brother Brother Yusuf, Infineon. Infineon dia sudah menambah pelaburannya sebanyak 10 bilion euro, sorry, bersamaan dengan 25 bilion ringgit kita. Belum lagi kita dapat Tawan Kedah ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri sudah tambah pelaburan ini, dan ini baik untuk anak-anak kita yang berada di Kedah ini. Sebab yang saya lihat sendiri di Kedah ini kekosongan jawatannya banyak kan? Itu data kami di Sumber Manusia. Tapi anak-anak yang ada di Kedah ini saya pun tidak tahu, tidak mau mengisi jawatan yang ada. Banyak kekosongan jawatan yang kita tawarkan kepada anak-anak di negeri Kedah ini terutamanya. Banyak perkara, kami di Kementerian Sumber pun banyak yang kita beri offer, tapi mungkin selepas ini saya insyaAllah saya bagi komitmen selepas ini menang saja dan kita dapat Tawan Kedah ini dan Datuk sendiri menang, insyaAllah saya akan hadir lagi dan kita akan banyak bawa program terutama untuk wanita-wanita kita. Kita ada program, contohnya kita ada program dengan HRD Corp, kita ada kursus bakery ataupun kursus jahitan. Yang menariknya kita bukan ajar kursus sahaja, tapi kita bagi juga oven, bagi juga mesin jahit. Nah itu, insyaAllah kita akan mohon peringatkan nanti supaya kita boleh lahirkan usahawan-usahawan baru di kawasan ini dengan supaya saya tahu setakat kalau diajar sahaja mungkin tidak mencukupi, tapi kalau kita bekalkan dengan peralatan terus bila pandai terus boleh menjadi sebagai permulaan sebagai usahawan. Banyak perkara, jadi saya tidak mau sebut sebab saya kena kejar beberapa program lagi. Tapi saya mau ingatkan kembali ini tugas penting kita bagi tahu kepada anak-anak kita, terutama generasi muda, pesan kepada mereka. Kita mau membina negara. Kita mau bina negara ini. Kita mau nanti 40 tahun akan datang anak-anak kita yang ada sekarang ini dapat merayakan 100 penubuhan Malaysia dengan penuh harmoni. Kalau tidak, saya tidak boleh bayangkan apa akan jadi kepada negara ini selepas ini. Kalau tersalah pilih pimpinan, kita takut negara kita akan semakin mundur dan semakin tidak stabil. Nah, jadi ini pesanan penting dan kita harap pesan ini bukan main-main. Kalau dari segi hukum pun, kalau ikut mengundi ini adalah satu kesaksian tanggung jawab. Kadang-kadang orang kata mengundi ini tak apalah main-main, tapi yang kita tidak paham bahwa mengundi ini adalah satu tanggung jawab, kesaksian. Sebab dan kita akan ditanya nanti apa yang kita undi, dan sebab undi itulah yang menyebabkan apa yang berlaku ke hadapan. Itu penting. Jadi saya haraplah kepada yang hadir ini bagi tahu kepada yang ada di luar sana, terutama anak-anak kita, buat pilihan yang bijaksana. Sebab kita tidak mau bijak di sini saja, kita mau bijak di sana nanti. Kita mau bijak di akhirat nanti. Dan kita jagalah Malaysia ini supaya kita akan terus aman, makmur, stabil dari segi ekonomi, sosial dan semuanya. Jadi selamat mengundi calon nomor nomor 2. Jangan risaulah. Ada yang kata 1, 2. Saya dulu calon nomor 4. Orang bila saya jumpa kawan-kawan Cina, Allah matilah dia kata nomor 4. Tapi nomor 4 itulah ya saya dapat majority 7.000. Nomor 4. Kalah 3 kali. Yang bertanding nomor 4 dan calon nomor 4, itulah yang mana. Jadi ada apa? Ada nomor ini hanya sekadar angka saja. Yang penting kita ikhlaskan diri, berjuang di jalan Allah SWT ini. InsyaAllah saya amat yakin bila kita ikhlas dalam perjuangan ini, Allah akan bagi
kita kemenangan. Tapi kemenangan itu bukan mudah, ha? Sebab selepas ini yang penting adalah mengurus kemenangan tersebut. Sebab akhirnya nanti bila kita di alam barzakh, kita dia tanya, Datuk ke, YB ke, dia tidak akan tanya tuh. Yang dia akan tanya ialah apa amal baik kita yang kita buat di dunia ini dalam kita mengurus rakyat yang ada. Dan ini yang menjadi tanggung jawab yang berat kepada setiap pimpinan. Sebab apa yang berlaku di sekitar kita itu menjadi tanggung jawab yang amat berat untuk kita pikul bersama. Jadi kita doakan bersama agar Datuk Hijir akan dapat menjadi yang berkhidmat, yang berhormat di kawasan ini, dan kita doakan bersama-sama. Ada 2 hari lagi ini saya harapkan di sujud akhir kita. Sujud akhir kita doalah di situ. Doa betul, minta dengan Allah supaya kita dapat menang, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya dengan ini meresmikan program Radlah Ilmiah di Dewan Sebagana Perwani Kampung Alor Gandan. Sekian, terima kasih. Salam sihat sampai menang. 96. Sihat sampai menang. Ya. Tadi dah popai. Baik. Share ini dulu dan